Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini cikgu ingin tunjukkan kepada kalian matematik di sebalik satu masalah sekolah rendah. Sekolah rendah? Ya, sebab bila anda sekolah rendah, selalu kita main permainan-permainan seperti sila lukiskan tanpa angkat pensel. Jadi apa pelajar akan buat? Dia akan mulalah pilih mana-mana titik dan mula bergerak untuk dapatkan satu bentuk yang ataupun dia akan cuba titik lain pula. Okey, saya cuba titik ni pula. 1, 2, 3, 4. Macam jaya je. Sebenarnya soalan ni bukanlah satu permainan semata-mata, tetapi dia adalah satu masalah pemetaan yang telah dilontarkan kepada seorang ahli matematik pada suatu ketika dahulu. Nak tengok tak gambar dia? Dalam buku teks, dalam tajuk graf rangkaian ada gambar seorang tokoh matematik. Sukar disebut Leonhard Euler. Masya Allah. Nak sebut pun susah sebab nama tengah-tengah dia pun adalah susah. Masya Allah. Selain daripada itu, anda mungkin akan perasan muka dia nampak macam Cikgu Hasan. Dia telah dilontarkan dengan satu soalan pemetaan oleh masyarakatnya sendiri yang berupa seperti berikut. Gambar peta yang agak serabut. Ini jambatan dia. Ada 7 jambatan yang menghubungkan tanah. So, kita ada beberapa kawasan yang boleh diringkaskan kepada label-label seperti Ini kawasan A, ini kawasan B, C dan D. setelah kawasan telah dikenal pasti, maka beliau telah menukarkannya kepada titik-titik saja. Untuk kawasan A satu titik, B satu titik, C satu titik dan D satu titik. Dan seterusnya dihubungkan seperti berikut. B bersambung dengan A bersambung dengan B balik semula. B bersambung dengan C dan B juga bersambung dengan C 2 kali. Dan C, apa kata alihkan titik ni ke sini? C pula bersambung dengan D. Dan D bersambung dengan B dan juga D bersambung dengan A. Maka dapatlah gambar raja seperti sebuah jantung. Dan untuk lebih kemaskan, kita dapat gambar raja seperti ini. Bolehkah anda selesaikan masalah ni? Buat satu laluan tanpa mengangkat pensel? Well, ramai orang akan cuba tu setiap hari dekat sana. Tapi persoalan dia, kenapa dia orang nak buat benda tak senonoh seperti ini? Sebab ini adalah isu pengangkutan, penjimatan kos. Kalau cikgu bergerak ke satu tempat dan patah balik ke tempat yang sama, cikgu telah membazir minyak kerana melalui kawasan sama 2 kali. Maka dia orang cuba pilih satu laluan yang mana dapat kita lalui semua sekali saja. Gagal. 1, 2, 3, 4, 5. Gagal. Maka pelbagai titik-titik awalan telah dimulakan. Nika. Ramai orang buat macam tu. Namun, apabila soalan ini telah dilontarkan kepada ahli matematik tersebut, beliau tak cuba pun seperti kita semua akan buat. Tidak. Sebaliknya, dia mengkaji matematik di sebaliknya. Dan daripada situlah munculnya asal-usul Graf rangkaian. apa yang telah dilakukan oleh Euler ialah dia mengkaji satu persatu daripada satu titik menghasilkan satu garisan. Dan didapati garisan ini mempunyai sesuatu yang dikenali sebagai darjah. Darjah maksudnya titik yang dihubungkan keluar. So maksudnya dalam gambar yang pertama ni kita ada satu darjah dekat sini dan juga satu darjah dekat sana. Kalau satu titik ada 3 garisan yang terkeluar daripadanya, maka kita ada 3 darjah. Dia dapati ada perbezaan antara darjah genap dan ganjil. Seperti dalam gambar pertama, ini adalah satu saja. Ganjil pada kedua-dua belah. Katalah ini ganjil yang pertama, ini adalah ganjil yang kedua. Beliau mendapati bahawa jika bermula daripada ganjil yang pertama, ia berakhir dekat ganjil yang kedua. Seterusnya, kalau kita ada bentuk segitiga pula, ini ada 2 darjah. Keluar. So, semuanya ada 2. Bermaksud genap. Kalau ini adalah genap yang pertama, Ini genap yang kedua dan ini genap yang ketiga. maka beliau mendapati bahawa di mana-mana saya mula, katalah genap yang pertama, saya akan berakhir pada genap yang keberapa? Cuba tengok. Berbalik kepada titik yang asal, iaitu genap pertama. Adakah ini satu kebetulan? Dia maju lagi. Bentuk segi 4. Kita ada sini 2. Maka ini adalah genap pertama, genap kedua, genap ketiga dan genap keempat. Genap yang pertama, katalah cikgu start daripada situ, maka dia akan berakhir ke mana? Tempat yang sama juga. Setakat ni beliau mendapati bahawa kalau genap, dia mesti berakhir dekat titik yang genap lagi satu. Kalau ganjil nampak macam dia landing pada ganjil lagi satu. So, dia cuba lagi. Kalau anda dapati, bucu yang bawah sini ada 3, 3 dan 2. kita ada percampuran. Situasi nampak lebih menarik. Kalau ada 2 ganjil, 2 genap, nak kena start dekat mana? Maka Euler mendapati bahawa kalau dia start daripada nombor genap, beliau akan sangkut. Tak boleh. Tak kisah daripada mana-mana genap yang dia start, confirm sangkut. Tidak boleh. Maka dia cuba pula pada nombor ganjil. Kalau start daripada ganjil bawah, boleh. Adakah kebetulan? Boleh. Tetapi perasan tak? Bila dia start daripada ganjil yang pertama, dia akan berakhir pada ganjil yang kedua. Lagi sekali, pattern yang sama seperti bentuk ganjil yang pertama. Yang ni, ganjil pertama landing
berhenti dekat ganjil yang kedua. So beliau fikirkan, adakah ini sentiasa berlaku? Macam mana pula kalau ada lebih daripada 2 ganjil? So, sini ada 3 ganjil, 3 ganjil, 3 ganjil, 3 ganjil. Ganjil pertama, ganjil kedua, ganjil ketiga, ganjil keempat. So boleh ke kali ni kita start pada titik yang pertama dan berakhir pada mana-mana titik sekaligus melengkapkan lukisan ini sekali jalan? Jom kita mulakan. Alamak, tak dapat. So daripada sini conclusion dia ialah apa? Kalau ada lebih daripada 2 ganjil, maka Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. kita selesaikan soalan tersebut. Oh my god. Kita dah ada formula. Ialah kembali kepada masalah matematik yang lebih besar dan mulalah perhitungan. Titik dekat atas sekali ada 3 ganjil. Dekat tengah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ganjil. Dekat bawah 1, 2, 3. 3 ganjil. Dekat sini 1, 2, 3. 3 ganjil. Beliau kata soalan ini tidak boleh diselesaikan. Minta maaf rakyat-rakyatku, anda sedang membazir masa, sila buat aktiviti lain. Memang tak ada satu jalan yang boleh menyelesaikan semua kawasan ini. Kebetulan pula, kebetulan. Kapal terbang perang datang dan mengebomkan 2 jambatan. 2 jambatan musnah. Setelah 2 jabatan dah musnah, macam biasalah. Orang akan datang balik waktu fikirkan, sekarang ni kan, boleh ke kita buat satu laluan tanpa melalui laluan sama 2 kali ya? Penjelasan Euler, mulalah perhitungan. Sini ada 3, atas ni ada 2, atas ni ada 3, 1, 2, 3, bawah ni ada 2. Dia kata, boleh. Dengan syarat, saya mesti mula daripada titik yang ganjil. Mana-mana titik ganjil? So, dia pilihlah. Sebagai contoh. Mula dari sini. Betul! Mula daripada sini. Betul! Mula daripada genap. Salah, confirm takkan dapat. Tak dapat ini kan? Masya Allah, Masya Allah. So menarik sekali ya. Beberapa hari yang lalu cikgu telah memberi soalan ini dalam YouTube channel cikgu dan cikgu suruh selesaikan dengan ayat biasa iaitu sila lukis mula tanpa mengangkat jari. Ramai orang yang cuba dan ada yang dapat cepat, ada yang dapat lambat. Tapi nanti korang akan tengok mereka mula dekat titik mana. Sebelum tu, jom kita labelkan berapa darjah. Untuk B kita ada 2. Untuk C kita ada 1, 2, 3, 4. 4. Untuk A kita ada 1, 2, 3, 4. 4. Untuk D kita ada 1, 2, 3. 3. Untuk E kita ada 1, 2, 3. 3. Pelbagai laluan boleh dilalui tapi yang akan dapat jawapan ialah yang mana-mana bermula dekat titik sama ada D ataupun daripada E. Jom kita tengok betul ke tak abang kakak adik kita semua start daripada titik D ataupun titik E. Dan perhatikan betul-betul. Kalau mereka start dari titik D, sepatutnya diorang habis dekat E. Kalau dia start daripada E, sepatutnya habis dekat D. Cuba tengok. Alhamdulillah. So sekarang anda dah tahu macam mana nak selesaikan soalan ni tanpa cuba jaya yang banyak kali sebaliknya menggunakan matematik untuk menyelesaikannya. Cikgu, ya,
Bolehkah saya jawab soalan ni? Lepas tu saya sangkut juga. Walaupun saya start daripada E dan D. Yes. Boleh. Adalah teori-teori tambahan oleh Euler yang mana dia ada maklumkan lah macam mana kita nak gerak supaya kita tak sangkut. Walaupun cikgu start dari 3, cikgu boleh tersangkut juga. Kalau cikgu melalui titik ganjil lagi satu terlalu awal banyak kali. Contohnya, macam ni cikgu dah langgar titik ganjil yang pertama baru sekali. Kalau tengok kan titik D tu, dia ada cabang 3 kan, titik D. Maka cikgu dah pakai yang pertama. Ting ting. Kalau cikgu keluar balik semula, cikgu dah pakai yang kedua. Cikgu sebenarnya tidak boleh patah balik kepada titik D lagi sekali. Kalau patah balik, maka cikgu akan sangkut. Cikgu tidak boleh habiskan semua titik-titik ni terlalu cepat. Sebaliknya, pilih laluan atas ni ataupun atas tu. Contoh, tut. Yeay! Okay, so itu petua yang lanjutan kepada kajian Euler. Maka ramai yang telah rasa gembira dan mendapat jawapan dia dengan mudah. Lepas tu, siapa yang dapat jawapan yang pertama ni pun dengan mudah sekali, cikgu telah memberi mereka cabaran kedua. Wah, nampak menarik sekali. Cuba anda pause, cuba jawab dan kita tengok juga abang-abang kakak kita jawab macam mana nanti. Pause, tekan pause. Alhamdulillah. So, harap anda telah pelajari satu trik baru. Nampak macam trik kan? Tapi actually dia semuanya matematik. Dan bila kita letakkan satu masalah dalam bentuk matematik, ia lebih mudah untuk dicernakan, diproseskan untuk mendapatkan jawapan dengan lebih mudah. Sekian, terima kasih. Sebagai bonus, cuba buat soalan ni. Bolehkah ia diselesaikan?